أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan buat kita semua, dengan nikmat masa yang sangat lapang kiranya sekarang ni, dan juga nikmat kesihatan, dapat kita semua berkumpul di pagi Ahad hujung minggu yang kita mulakan insya-Allah pagi ini dengan ilmu yang amat bermanfaat, iaitu Ladies Talk Fit Wanita sesi yang kedua. Untuk makluman semua, program ini adalah anjuran Ikram Putrajaya dengan kerjasama Asatizah Ikram Wilayah Persekutuan Aiwa. Terima kasih kepada semua penonton FB Live Ikram Putrajaya dan penonton yang mengikuti kita di YouTube pada pagi ini. Jangan lupa ya untuk like, komen dan share sesi live ni. Dah bersedia belum dengan pen dan buku nota? Baik, nota modul pembentahan kita pada sesi hari ini disertakan oleh pihak Ikram Putrajaya pada ruangan komen di bawah. InsyaAllah anda semua boleh dapatkannya secara percuma. So tak perlu bimbang ya. Jadi kita masih lagi bersama-sama dengan panel yang arif mengenai darah wanita, iaitu yang berbahagia Dr. Syamsiah binti Muhammad. Minggu lepas saya dah singkap ketokohan dan sumbangan beliau. Antaranya beliau adalah seorang pakar muamalat dan seorang pakar dalam bidang syariah. Baik, kalau minggu lepas kita dah kupas mengenai erti haid, macam mana tempohnya, dan menjadi persoalan besar pada minggu lepas adalah berkenaan dengan nakab. Dan isu itu menjadi panas pada minggu lepas. Jadi insya-Allah panel akan kupas pada hari ini dengan lebih panjang insya-Allah, dan doktor akan sambung dengan modul untuk hari ini. Jadi kepada para penonton, sekiranya ada soalan untuk ditanyakan, boleh dinyatakan soalan anda di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan utarakan nanti. Namun begitu, kita ada syarat untuk soalan. Soalan mestilah berkaitan dengan modul yang kita belajar pada hari ini saja. Tak boleh reverse, tak boleh forward. Bukan apa, bukan nak berlaku kejam. Tapi kita nak memenuhi ruang masa yang terhad ni kan. Baik, untuk hari ini kami dimaklumkan oleh pihak penganjur, sesi ini perlu ditamatkan tepat pada jam 10 pagi. Kalau minggu lepas kita terlajak beberapa minit. Minggu ni no ya. So kita kena pancul insya-Allah minggu ni. Baik, seperti biasa. Berjalan senah menghala ke jenderam, bukan apa nak ke pasar. Pagi Ahad bersama-sama Ikram, jangan buang masa, jom kita belajar. Dengan hormatnya saya menjemput yang berbahagia doktor untuk menyambung pengajian kita pada pagi ini. Falyatafadhal mashkurah doktor. Okey, terima kasih Mai, sedap mempantung tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi untuk siri yang kedua. Jadi sebelum hari ini bekerja sikit masa, jadi saya sebelum saya mula tajuk tempoh haid ini, saya ingin seperti janjikan pada Farah Ainli dalam minggu lepas, dia ada dalam ruang komen tu, ditanya soalan kalau darah masih keluar pada hari ke-16 tu dikira haid dan istihadah, jadi waktu ini perlu solat macam biasa atau tidak? Ya betul. Maknanya pada hari ke-16 itu kalau darah yang keluar adalah darah yang lemah juga, bukan darah lebih kuat. Contohnya kalau merah daripada awal sampai ataupun darah kuat, kemudian hari ke-16 lagi warna merah, ataupun kita kata merah daripada awal. Tapi kalau merah daripada awal pada hari ke-16 adalah darah lebih kuat, itu contohnya darah hitam. Merah hari sampai 15 hari pada hari ke-16. Darah hitam
maka kita tak boleh solat lagi. Ini kita akan belajar nanti, kita akan belajar. Saya terang ini sahaja dulu, secara umum sahaja dulu, sebab kita akan masuk nanti dalam bab istihadah. Jadi bila berlaku pada hari ke-16 itu, darah yang sama warna ataupun darah yang lebih lemah keluar pada hari ke-16, maka kita wajib mandi. Hukum dia wajib mandi. Wajib mandi dan kita solat seperti biasa, tapi kena ambil wuduk kaedah daimul hadas. Jadi itu cerita bab lain lah pula. Nanti kita akan masuk nanti. Saya tak boleh cerita pada pagi ni. Okey, tetapi kalau darah pada hari ke-16 itu darah yang lebih kuat. 1 hingga 15 darah merah ataupun darah kuning, tiba-tiba pada hari yang ke-16 tu darah hitam ataupun darah merah misalnya, maka kita kena tak boleh mandi lagi masa tu sebab keluar darah kuat kerana ada kebarangkalian yang darah kuat inilah. Kalau ikut keadaan tamyiz, maknanya sebab kita tak tahu akan datang, maksud kita kena huruf solat. Tak boleh solat. Kalau bulan puasa tak boleh puasa. Okey, itu secara ringkas. Sekarang kita masuk pada tajuk hari ini, itu tempoh haid. Yang mana tempoh minimum kita tahu 1 hari 1 malam 24 jam, dan saya pun dah terang sama ada 1 hari 1 malam kita sebut 24 jam, betul belaka ulama guna. Okey, tempoh maksimal 15 hari 15 malam, tapi dalam pengajaran kadang saya sebut 15 hari itu faham. Makna 15 hari itu masuklah 15 hari 15 malam. Nak sebut panjang sangat kan? Dan tempoh kebiasaan ghalibul haid adalah 6 atau 7 hari. Okey. Jadi kita soal mari 24 jam berterusan. Okey, bila sebut aqallul haid ni dia ada 2. Darah yang keluar berterusan. Bagi orang Arab, orang pandai bahasa Arab boleh bacalah, saya tak terang sebab saya nak kejar masa. Okey. Darah yang aqallul haid ni ada dalam bentuk 24 jam berterusan. Ada bentuk 20, maknanya 24 jam dalam tempoh 1 hari 1 malam lah. 1 hari semua. Ada 24 jam dalam tempoh lebih daripada 1 hari 1 malam. Macam mana pula ustazah ni? Tak dikata 1 hari 24 jam. Ini merujuk kepada darah yang terputus. Jadi kita pergi tengok dulu contoh dia supaya saya tidak terlajak masa. Okey, sebab saya target nak habis semua slide hari ni. Okey, kalau 1 Mac, contoh di sini 1 Mac tu kita andai, okey, dalam pembelajaran tarikh tersebut kita kira 1 hari haid. Dalam pembelajaran mana kalau 1 Mac dikira 1 hari. 2 hingga 15 dikira 14 hari. Macam tu. Tetapi dalam realiti haid kita 1 Mac tu kalau kita nak kira 24 jam, kita kena kira dia darah keluar pukul berapa 1 Mac tu. Manakala 1 Mac tu keluar pada pukul 12 tengah hari, bermakna cukup 24 jam ataupun 1 hari 1 malam pada 12 tengah hari 2 hari bulan. Sebab tu bila kita kira hari tu, kita tak start dengan 1, kita tanda 1 tu. Memang tarikh darah keluar pada 1 Mac, tetapi dikira haid pertama kita tanda pada kolom 2 hari bulan. Sebab pukul 12 besoknya baru betul kita kira. Kalau buat kolom yang saya sebut untuk catatan tu kan, ada kolom warna darah, ada tarikh, ada hari keberapa. Jadi kita tak tanda pada 1 hari bulan tu, kita tanda nombor 1 pada kolom haid yang keberapa. Kita tanda pada 2 hari bulan tu baru 1 hari bulan. Jadi nanti betul lah. So pada hari ke-15 tarikh kita akan jatuh pada 16 Mac. Boleh bayang nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okay. Cuma nak cerita dalam pembelajaran saya tak fokus pada waktu untuk mudah kefahaman. Itu kena faham. Jangan kata ustazah Hajar tak tengok waktu pun. Dari sudut realiti dengan pengajaran untuk mudahkan kefahaman. Jadi kita tengok hari itu mudah. Okey, sekarang ni 1 Mac keluar darah 24 jam. Mana kita andaikan 12 malam tadi tu dah akan start pukul. Kita kata dah bila masuk sahaja 00:01 dia akan masuk dah tarikh berikutnya. Tarikh berikutnya. Okay, malam tadi kalau hari ni apa bulan? 1 Ogos. So pukul 12 1 minit malam tadi dia dah bertukar pada 1 Ogos. Jadi kita andaikan darah keluar daripada masa mula start tarikh tu sampai pukul pukul 12 pada 1 Mac. Jadi dia memang 24 jam dah tu. Cukup 24 jam. Okey, mana pukul 12 hingga pukul 12. Okey.
cukup 24 jam. Jadi seperti saya terangkan di sini, darah ini dinamakan darah haid sebab apa? Genap pada 16 Mac dia genap Allahumma salli ala Muhammad. Dia genap 9 tahun Qamariyah. Jadi kita dah belajar zamanu imkanul haid 15 hari sebelum genap 9 tahun. 9 tahun Qamariyah ataupun 9 tahun Hijriyah dinamakan sebagai zaman imkanul haid. Bila kita kata zaman imkanul haid, zaman kemungkinan haid, zaman boleh jadi haid, maka darah ini kalau dikeluar cukup 24 jam dan tak lebih 15 hari, maka dinamakan sebagai haid. Okey, itu darah yang keluar berterusan. Seterusnya kita tengok pula keadaan macam ni. Keadaan macam ni. Okey, yang ni saya detailkan sikitlah sebab nak cerita. Sebab dia sebut waktu ni pula sebab apa? Sebab nak cerita setiap jam tu macam mana keadaan berlaku ya. Pada 1 hingga 12 Januari pukul 12 hingga pukul 12. Pukul 12 1 hari bulan sehingga 12 besoknya 2 hari bulan. Dalam tempoh ni pukul 12 1 dia sampai makna keluar darah ni tanda matahari ni darah keluar. 7 malam darah tak ada kat pek tapi ambil kapas ada kat dalam. Ni nampak surat gambar kapas ni gambar kapas. Maaflah slang Terengganu sikit. Kalau bahasa ni kapas. Kapas kata apa benda ustazah sebut kapas ya. Okey. Jadi kapas bila nampak kapas pink ya, kapas pink ni Terengganu pink punya pink, kapas pink. Sepatut orang ngantuk. Itu buat lawak-lawak sikit. Okey. Jadi ini menunjukkan fatrah. Okey, nanti kita akan belajar. Cuma saya nak cerita, saya dah bagi makna kat bawah tu. Fatrah ialah darah yang tidak jelas kelihatan. Maksudnya dia tak jelas kelihatan. Maksudnya dia tak keluar ke bahagian luar. Dia tak keluar. Dia duduk dalam. Tapi bila kita ambil kapas, kita cek ada. Pada sebelum tu dah ada dah pukul 12 sampai pukul 6 petang ada je keluar kat pek tu. Lepas tu pukul 7 malam tengok tak ada. Tengok tak ada, kita pun ambil kapas, berhenti dah ke darah ni. Kan, nak semayang ni kan, dah nak maghrib. Jadi ambil kapas tengok, ada kat dalam. Itu nama fatrah. Dalam ada, luar tak ada. Itu ingat. Fatrah itu dalam ada, luar tak ada. Biskut dah doktor. Dah macam biskut dah. Apa dia? Dah macam biskut. Yang makan biskut. Okey, seterusnya kita tengok, nampak dalam tempoh ni ada ni yang ni keluar nampak kat pek, yang ni tak keluar kat pek, ambil kapas ada kat dalam tempoh. Tapi dalam tempoh ni berlaku begini, dia dikira 24 jam berterusan tau sebab darah tu ada kat dalam. Darah tak putus. Jadi ini dikira sama seperti yang ni, darah yang keluar berpalingan. Okey. Dia keluar. Ini dipanggil darah yang ada fatrah. Fatrah tu maknanya dia keluar sekejap. Maknanya dia macam darah kita ni mana kau keluar. Ada juga darah yang keluar berterusan tapi jarang dia keluar macam air kecil tu sampai ataupun air pahit tu tak ada lah. Dia keluar dipanggil daf'ah. Dia maknanya dia keluar kemudian kadang-kadang dia berhenti sekejap lepas tu dia keluar pula. Macam tu. So in between tu yang tak keluar tu dipanggil fatrah. Dia kat dalam dia ada tapi cuma nak keluar. Tapi bila kita kira kalau kat dalam ada, maknanya dia tetap dikira 24 jam berterusan, bukan putus-putus. Okay, yang kita nak pergi ni apabila darah keluar putus-putus. Yang ni yang ramai orang keliru. Okey. Yang ni baca sendirilah. Rumusan kat sini nak cakap kalau darah putus-putus tu bila kita gabung akal ma'a ghairihi tu maksudnya kalau orang tanya apa benda maksud akal ma'a ghairihi bahasa Arab. Maksudnya minima dia tu jadi dengan kita gabungkan dengan hari-hari lain. Ini bukan dalam satu hari je. Ini dikatakan 24 jam tu boleh berlaku dalam satu hari satu malam dan 24 jam itu boleh berlaku lebih daripada satu hari satu malam. Jadi kita pun pening. Baca dalam kitab terus ada dia sebut 24 jam yang berlaku dalam tempoh satu hari satu malam dan 24 jam yang berlaku lebih daripada satu hari satu malam. Yang macam mana berlaku lebih daripada satu hari satu malam tu? Kita tengok di sini. Okey. Okey.
Untuk darah yang putus-putus ini, okey, saya masih lagi membawa contoh untuk kanak-kanak sebab kita akan bermula dengan mubtadaah. Okey, saya masih lagi buat contoh ni, tapi sama jugalah kalau kita orang yang dah ada haid pun, tak ada masalah. Ya, tak ada isu. Cuma kalau mubtadaah ya kena ambil kira 15 hari ni kan. 15 hari sebelum genap tu kalau kita perlu ambil kira dah didahului dengan 15 hari suci, barulah darah yang datang selepas tu dikira darah haid. Okey, katalah sekarang ni darah pada 1 Jum hari 2 jam. Macam mana nak kira 2 jam? Contoh dalam nak kira putus-putus ni macam mana Ustazah? Okey, kita tengok macam ni. Bangun pagi pukul 5 tu bangun, tengok ada darah. Okey, tengok ada darah. Hukum dia, bila tengok darah, bermakna ada manik. Bila ada manik, tak boleh solat. Tengok ada darah. Okey. Ada kemungkinan tak darah keluar lebih tu? Mungkin kita tidur tak sedar, mungkin darah lebih awal keluar kan? Ada kemungkinan. Tetapi kita kena ingat dalam nak menentukan ini dua kaedah yang telah saya sebut minggu lepas, iaitu al-yaqin la yuzalu bisyakki. Kemungkinan darah keluar lebih awal tu adalah ihtimal, itu yang kita syak. Tetapi yang kita tengok pukul 5 itu adalah yakin. So kita kena pegang yakin. Dan juga al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Asal pada satu benda yang baru ialah kita takdirkan dia dengan masa yang terdekat. Tak payah nak kait, nak cari mungkin sejam sebelum ni kot. Mungkin 2 jam sebelum ni kot. Mungkin tak pakai. Yakin. Yakinnya pukul apa? Pukul 5. Okey. Pukul 5 tengok darah. Kemudian kita pun tak semayang subuh lah. Contohnya pagi 5 pagi tak semayang subuh. Lepas tu pukul 7 kita pun pergi toilet. Adalah biasalah pagi kita ajak kali pergi toilet kan. Pergi toilet, cek. Tak ada darah. Tak ada darah. Pukul 7 tak ada darah. Ambil kapah. Cek dalam, tak ada cukup. Dari darah terputus. Kalau cek kat dalam ada, tu darah yang tak terputus. Okay, sekarang ni ambil kapah. Pukul 7 ni dia masuk toilet. Ambil kapah. Tak ada. Bersih. Nak kira berapa jam? Jadi sama juga dalam nak menentukan permulaan ni, nak menentukan darah berhenti. Ada kemungkinan tak darah berhenti sebelum pukul 7? Ada. Tetapi yang kemungkinan itu kita tak boleh pegang. Yang kita yakin tengok pukul apa? Pukul 7. Jadi 5 hingga 7 berapa jam? 2 jam kan? Kita tak adalah dituntut sampai setiap minit Ustazah. Setiap minit saya kena check. Sebab tu bila kena kaedah kalau macam tu Ustazah main tak boleh masuk lah, macam ngamuk lah suami anak mesti kena kena duduk dalam bilik air je. Dalam bilik air dah berapa hari ni mama ni duduk bilik air. Kata Ustazah Syamsiah Hajar setiap minit tu tengok je. Okey, itu cara pengiraan ya. Saya sebut sekali je cara pengiraan tu. Kalau tak boleh nak tangkap, dengar balik rakaman. Tak nak kerja masa. Okey, sekarang ni dia campur, itu maksud akal ma'a ghairihi tu maksudnya ni. Kita campur buat dia akal ma'a ghairihi duk bergabung dengan hari-hari lain campur. Dan tempoh paling maksimal untuk kita campur ni tak boleh lebih daripada 15 hari. Sebab haid kan 15 hari maksimal dia. Kalau kita campur dengan hari ke-16 baru cukup 24 jam tak kira. Dia mesti kita campur ni jam-jam darah putus-putus ni dalam tempoh 24 jam. Dalam tempoh 15 hari. Jadi kita kata 24 jam darah yang keluar ini, dia keluar darah tu 24 jam. Dia keluar dalam tempoh 13 hari. Kalau kita tengok di sini, dia keluar dalam tempoh 13 hari. Itu maksud dia. Akal maaf. Jadi di sini dinamakan, diputuskan sebagai haid. Haid dia kat mana Ustazah? 13 Jun ni? Tak, daripada 1 hari bulan sampai 13 hari bulan. Dikira haid. Dia faham? Kalau Mai faham, orang lain faham insyaAllah. Okey. Ni samalah. Saya tak terang rajah ni. Sama je. Cuma bentuk rajah lain. Nak cerita nakok tu. Okey. Cerita macam tadilah. Maknanya yang ni saya tak nampak rajah nakoknya kan. Saya terus tulis jam-jam. Yang ni nak ceritanya baru bagaimana darah tu keluar. Ini boleh study sendiri. Sama je. Maknanya sama je. Yang penting kita campur-campur tu
Cukup ke tidak dalam tempoh ni 15 hari juga kita campur-campur cukup tak? Okey. Okey. Seterusnya tempoh sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam sama ada berterusan atau putus-putus seperti yang kita dah keluar tadi, dan mungkin dia keluar pada siang hari dan bersambung dengan malamnya. Contohnya maknanya dah malam tu dah ada keluar darah. Jadi contoh saya bawa kat sini, kalau dia keluar pada 1 Rejab tu dikira dah itu hari pertama, dah 2 Rejab tu dikira hari kedua. Kalau dia macam tadi lah, macam contoh saya bawa, dia mari pukul 5 permulaan hari, mana siangnya bersambung dengan malamnya. Okey, mana darah tu daripada malam lagi. Okey, tapi kalau darah dia keluar pada 11 pagi. Okey, 1 Januari 11 pagi. Jadi kita ni nampak saya tunjuk, bila kita nak buat kolom hari tu pada 1 Januari kita tanda dah dalam kolom tarikh tu 1 Januari. 1 Januari. Pukul berapa? Pukul 11 pagi kita tanda. Kemudian pada kolom hari tu kita tak letak lagi 1 kat situ. Kita letak hari pertama tu pada 2 Jan. Ikutlah kita nak kira ikut bulan Masihi ke ataupun bulan apa ni? Islam ke, tak ada masalah. Bulan Islam tak ada masalah. Sama je lah doktor walaupun kiraan Masihi ataupun Hijrinya. Ya, tak ada sebab masalah. Masa tu sama je kan. Itu sama. Cuma tarikh je lah nanti kita akan mana dalam menghuraikan tu. Tapi tak salah kita nak stick pada Masihi pun tidak ada masalah. Ya. Dalam pengiraan ini. Tapi kecuali nak tentukan 9 tahun tu kena tengok bulan Hijri. Okey. Yang ni saya tak sebut contoh lah, dah tahu dah. Fatrah dan nakak saya dah terang tadi sedikit, iaitu fatrah merujuk pada darah yang tak mengalir keluar daripada, mana dia tak keluar ke zahirul farji. Faraj kita ni, ini yang bulat besar saya tunjuk ni nak cerita. Ini atas ni kita kata pinturai. Yang dalam ni adalah batinul farji istilah dia. Yang kat luar bawah ni, ni apa ni, kita kata tempat masuk zakar, yang tempat masuk dan keluar tu makna adalah ruang keluar. Itu adalah kharijul farji ataupun zahirul farji. Itu dua istilah. Zahir faraj makna, zahir faraj ni ialah apabila kita kangkang, kita duduk bertinggung, orang perempuan lah. Orang lelaki tinggung tak tinggung super tula je. Orang perempuan ni bila bertinggung dia akan terbuka kan. Jadi mana bahagian yang terbuka itu kita wajib basuh. Maka yang wajib basuh itulah dinamakan sebagai zahirul farji. Yang dalam tu sebagai batinul farji. Okay, yang kita cek dengan kapal tu bahagian batinul farji. Okay, itu fatrah. Nakak pula ialah fatrah ni mudah nak takrif dia, dalam ada luar tak ada. Dalam ada luar tak ada. Nakak pula luar tak ada, dalam tak ada. Itu je mudah nak bagi maksud. Maksudnya darah tu tak ada, tak keluar, dan cek dengan kapal kat dalam pun tak ada. Maknanya dalam tak ada, luar tak ada, bersih. Fatrah ni dalam ada, luar tak ada. Itu je ringkas saya nak cerita. Fatrah. Nota boleh baca siapa dah dapat. Okey, saya nak cerita 4 jenis nakak. 4 jenis nakak ni. Okey. Mungkin saya tak boleh nak terang ke semua, tapi nak ceritanya dalam bab darah ni, dalam bab nakak ni ada 4 jenis yang kita perlu alert. Pertamanya, tengok gambar saya lukis ni. Ini tak lebih ni hari ke-15 ni, border. Saya letak dah border ni. Boleh nampak je Mai? Border ni. Saya tunjuk ni, nampak kan, nak panas segerak-gerak, nampak kan? Nampak. Boleh nampak tak saya tunjuk nak panas ni? Nampak doktor, nampak. Okey, jadi ini border hari ke-15. Okey, bila dalam tempoh 15 hari 15 malam, kita kata 15 hari 15 malam itu adalah tempoh maksimal haid. Kita tak akan kata berlaku istihadah dalam tempoh ni. Kalau siapa yang kata berlaku istihadah dalam tempoh, kalau dia darah dia tak lebih 15 hari tapi melebihi daripada adat, lebih daripada adat dia kata istihadah, dia tidak betul. Itu salah. Selagi mana darah duduk dalam lingkungan 15 hari 15 malam, maka dia dikatakan sebagai darah haid semuanya. Okey, sekarang ni ceritanya 5 hari haid, 5 hari haid, 5 hari nakak, kemudian keluar lagi darah selepas itu 5 hari, tapi tak lebih 15 hari. So nakak yang keluar di celah-celah darah ini, darah yang cukup dengan syarat keluar cukup 24 jam lah. Kalau ada cukup 24 jam tak namalah pula haid hukmi, sebab haid pun mesti minimalnya 24 jam. Okey, jadi nakak ini kita namakan sebagai
nakak hukmi ataupun haid hukmi boleh berlaku. Ini dinamakan haid hukmi yang kata bila kata dari sudut hukum dia adalah haid. Tapi tak ada darah masa ni. Tak ada darah tapi dia dihukumkan haid. Ini berdasarkan qaulus sahabi. Mana kita tarik semua tu. Kita tarik. Kita heret semua mana dia dikapit oleh dua darah kiri kanan. Jadi kamu dah dikepung, kamu kena ikut aku. Kena ikut aku haid, mu kena ikut haid. Hakikat aku. Gitu nak ceritanya. Itu maksud heret. Dia heret jadi dia di situ qaulus sahabi kata oleh kerana qaulus sahabi kata diheret hukum tu. Jadi diheret kena juga kat nakak dikira itu sebagai haid juga, hari-hari haid juga. Dan nakak ini dinamakan nakak hukmi ataupun haid hukmi. Yang kedua, kita tengok lebih daripada 16 hari, 15 hari kan, darah dah lebih. Ni lepas border dah ni saya lukis ni. Ini untuk visualize lebih mudah. Dah lebih border dah. Lebih border. Tapi ada nakak. Jadi nakak ini kita nak cerita dalam nakak dalam bab 7 istihadah. 7 jenis istihadah. Saya nak tulis panjang tak muat. Jadi faham je lah nakak dalam makna dalam beristihadah tu ada nakak berlaku. Itu nak cerita. Cerita. Nampak bila 7 jenis istihadah ni, nampak hari ke-15, hari ke-16 ni dia bersambung darah. Itu penting. Bila berlaku, walaupun nakak kat sini, tapi bila hari ke-15 dan 16 itu darahnya bersambung, maka itu bab istihadah. 7 jenis. Jadi kenapa kita sebut istihadah 7 jenis? Kita nak kena tengoklah nanti dia ni mumayyizah ke, dia mumayyizah ke. Kalau mubtada'ah dia ada hukum dia, kalau muqtadah dia ada hukum dia. Lepas tu yang muqtadah pula orang mumayyizah pecah pula kepada 4. Nanti kita akan belajar. Okay? Cuma saya nak bagi faham nakak ini ada 4 jenis. Yang ketiga, nakak sempurnakan baki suci. Ini yang dinamakan padanya laha baqiyatut tuhur. Macam mana kita nak kata dia ni okay, dia ni bukan dalam bab nombor 2 ni. Dia bukan bab istihadah. Walaupun dalam kita memberi penerangan kepada orang, kita sebut darah yang 5 hari kemudian ni adalah darah istihadah. Terminologi darah tu darah apa? Kalau dalam kitab fiqh dia sebut darah fasad. Dan kita ajar kita sebut darah istihadah. Orang awam dia mudah nak, dia faham darah istihadah tu dia mudah nak faham sebab dia dah setting dalam kepala tu. Kalau bukan darah haid, darah istihadah. Jadi nak sebut istihadah ke fasad ke, saya dah sebut sebelum ni. Tidak ada kesan dari sudut hukum fiqh. Tak payah balah. Okay? Jangan balah macam 24 jam dengan 1 hari tadi lah. Duk ketekak nak kata salah 24 jam. Minima haid 24 jam tu salah. Minima dia 1 hari 1 malam. Tak payah balah. Dah sama je. Okay, habis masa je. Okay, jadi tengok di sini. Saya buat ni, saya lukis. Okay, 10 hari, 5 hari nakak. Nampak tak nakak tu duduk atas border? Mana pada hari ke-15, nakak. Nampak tak? Pada hari ke-15 nakak. Darah keluar pada hari ke-16. Sebab 10 hari, darah 5 hari nakak, dah 15 hari. Kemudian lepas tu keluar 5 hari. Darah, kalau kita campur keseluruhan, 10 campur 5 campur 5, 20 hari. Keseluruhan 20 hari. Bila 20 hari dah lebih 15 hari. Okay? Jadi boleh tak kita nak kata 5 hari ni haid baru? Tak boleh sebab baru 5 hari nakak. Dia mesti sekurang-kurangnya 15 hari suci. Barulah ni dikira haid berikutnya. Okay, sekarang ni isu dia bila berlaku begini, bila ada nakak dan nakak tu jatuh pada hari ke-15. Ataupun dengan kata lain saya nak sebut, apabila darah pada hari ke-15 dan hari ke-16 tak bersambung. Darah bersambung tak sekarang ni? Tak bersambung kan? Tak bersambung sebab kat sini nakak. Yang ni bersambung. Ada darah hari ke-15, ada darah bersambung dengan hari ke-16. Kat sini tak bersambung. Dan tidak bersambung itu boleh jadi, dia boleh jadi ini sebab saya buat contoh darah keluar pada hari ke-16. Tak bersambung itu boleh jadi kata saya buat contoh lain. Saya buat contoh lain. 10 hari sampai ke hari ke-15 ada darah. Hari ke-16 nakak. Hari ke-17 baru keluar darah. Adakah dia dalam bab istihadah ataupun dalam bab baqiyatut tuhur? Takmilah baqiyatut tuhur.
sempurnakan baki suci. Dia masih lagi dalam bab sempurnakan baki suci. Sebab apa? Keyword penting untuk baqiyatut tuhur ini, sempurnakan nakak, sempurnakan baki suci ialah apabila darah hari ke-15 dan hari ke-16 tak bersambung. Sama ada kedua-dua hari itu nakak ataupun salah satunya nakak. Boleh faham tak? Sama ada kedua-duanya nakak. Tapi makna darah, bila kedua nakak, maknanya kita cerita ada darah lebih ni, makna ada darah keluar lah. Lepas tu jangan pula darah tak keluar. Kalau darah tak keluar, bukan cerita sempurnakan baki suci, tak timbul cerita lah. Yang timbul cerita sempurnakan baki suci ni apabila ada darah keluar selepas nakak tu. Makna selepas nakak tu ada darah keluar lagi. Jadi kalau nakak itu, mana keadaan nakak itu menyebabkan darah hari 15 dan 16 tidak bersambung. Sama ada tidak bersambungnya itu kerana pada hari ke-15 nakak, hari ke-16 nakak, ataupun pada hari ke-15 ada darah, hari ke-16 nakak, ataupun hari apa ni sebut tu, hari ke-15 ada mula lupa. Sama ada kedua-duanya nakak. Satu, mana darah tak bersambung pada hari ke-15. Yang kedua, sama ada hari ke-15 suci, hari ke-16 keluar darah. Itu yang kedua. Mana darah tak bersambung juga sebab hari ke-15 suci, hari ke-16. Ataupun kita kata hari ke-15 tu ada darah tapi hari ke-16 suci. Betul tak saya sebut tu? Kadang dia tengah kita syarah ni. Yang penting ada 3. Sama ada dua-dua suci ataupun salah satu antara 15 dengan 16 tu keluar darah. Dia mesti salah satu dalam untuk senario yang berikut. Sama ada dua-dua, dan yang untuk senario kedua dan ketiga, mesti salah satu tu nakak dan satu lagi keluar darah. Sama ada hari ke-15 nakak ataupun hari ke-16 yang nakak. Tapi ada darah keluar selepas. Kalau hari 16 nakak maknanya dia akan keluar darah hari ke-17. Macam tu ya. Yang penting, keyword penting dia di sini. Beza antara 7 istihadah dengan nakak sempurnakan baki suci, kita tengok pada border 15 hari ni. Darah bersambung ke tidak. Kalau nampak macam darah macam ni tak bersambung, nak banding dengan ni, maka ini dalam bab baqiyatut tuhur. Kita akan belajar nanti. So saya tak perlu hurai panjang. Dah 9 lebih dah ni, 9.30 dah. Dan seterusnya yang biasa kita faham, nakak suci antara 2 haid iaitu 15 hari. Mari haid, kemudian suci 15 hari, mari darah pula, maka itu dinamakan sebagai nakak suci antara 2 haid. Cara menentukan suci. Masa saya laju sikit, ini kita dah tahu sama ada keluar cecair putih ataupun dengan cara bila dah darah kering, kita ambil kapas cek kat dalam, keluar putih, bersih. Ini slide ni nak cerita kalau perempuan tu kita anak kita lah, kalau dah tempoh imkanul zaman imkanul haid, bila nampak je darah bermakna kita stop solat. Itu hukum dia. Sebab kita beramal dengan zahir. Walaupun belum tahu lagi, tak cukup lagi masa tengok darah tu, mana tak cukup lagi 24 jam, tapi itu hukum dia. Nampak darah, berhenti solat. Tengok darah tak cukup lagi 24 jam, memang tak boleh solat. Sebagaimana yang kita maklum. Bukan mana ustazah tak cukup lagi 24 jam. Sedangkan itu memang nak kata tarikh kita, kalau orang beradab itu memang biasanya tarikh biasa haid dia mari. Sama juga yang anak yang baru nak berhaid ni. Memang dalam tempoh 15 hari sebelum cukup 9 tahun kemarian. Lain kalau mari 16 hari ataupun 17 hari sebelum. Itu lain cerita. Jadi itu hukum dia. Jadi kalau darah berhenti sebelum cukup 24 jam, bermakna wanita ini tidak berhaid. Yang kita dah cerita tadilah dalam rajah tu. Tak cukup 24 jam, maka sembahyang yang ditinggalkannya ni bagi orang yang dah muqtadah lah. Kalau anak-anak dia tak haid lah, dia tak ada permulaan haid lagi, tak wajib qada lah. Tak wajib qada sebab dia belum balik. Bila dia balik tu bila bermula keluar darah. Dan jika darah itu terhenti setelah mencukupi 4 jam dan atau lebih, selagi tak melepasi 15 hari, maka dia adalah haid. Jadi dia wajib mandi
Selepas itu. Jadi yang kalau tak dalam katalah 15 hari tadi kita duduk menunggu, keluar darah putu, tengok hari ke-15 tak cukup 24 jam. Tak cukup 24 jam. Yang saya slide yang kedua yang saya tak hurai tadi. Mana tak, itu contoh untuk tak cukup 24 jam. Bila tak cukup 24 jam, wajib tak kita nak mandi untuk solat. Katalah hari mari darah sikit yang putus sampai hari ke-15 bila kita gabung, tak cukup pun 24 jam. Bermakna confirm itu bukan darah haid. Jadi kita perlu mandi wajib tak? Tak perlu sebab itu bukan darah haid. Okey? Tak perlu sebab itu bukan darah haid. Hatta walau darah tu berterusan duk nyek mari sikit-sikit. Hari ke-16, hari ke-17. Tapi tak kira dah. Sebab apa? Sebab sebelum tu tak cukup 24 jam. Okey, jadi kerana itu kita kena ingat faham masalahnya. Okey. Seterusnya ni benda yang sama nak cerita, contoh boleh baca sendiri, saya dah terang dari sudut nak ceritanya pada satu hari bulan tu keluar darah bermula pukul 8 pagi dan berakhir darah dia berhenti pada pukul 6 petang. Memang dah cukup 24 jam. Kan? Sebab 8 pagi ke 8 pagi 24 jam ni lebih dah 24 jam. Jadi tak payah nak mikir nak campur keluar bila berhenti. Ini yang kita nampak nakak nak ceritanya dalam tempoh 15 hari ni bila berlaku nakak keluar darah balik. Kalau anak yang pertama kali datang haid, kita dia keluar darah masa pukul 6 petang. Lepas tu tiba-tiba pukul 6 1 minit dah berhenti darahnya. Wajib tak dia mandi? Wajib mandi. Bagi anak ni. Sama juga kita wanita yang beradat. Kalau memang bukan adat kita sebelumnya darah mari putus-putus. Tak begini. Sebelum ni tak begini. Sebelum ni keluar je. Tiba-tiba sama ada kerana kita ambil pil ke, sama ada kita faktor umur apa-apa sajalah kemungkinan berlaku. Tiba-tiba darah tu berhenti. Baik. Adakah kita perlu menunggu? Tidak boleh. Sebab bukan adat kita. Kalau itu adat kita, memang sebelum ni, kalau perempuan yang muktadah, memang jenis pesen dia dah. Kita kata corak haid dia gitu. Keluar, lepas tu dia ada nakak 2 hari. Ataupun nakak setengah hari. Ataupun nakak 24 jam. Contohnya dia ada. Nakak 24 jam. Jadi dia wajib mandi. Sebab memang bukan adat dia. Tapi kalau, kalau dia memang beradat macam tu, maknanya beradat. Tak ada masalah. Jadi beradat, jadi bila dia beradat, adat dia darah keluar, lepas tu darah stop. Darah keluar, darah stop. Dalam tempoh 7 hari tu memang PA dia gitu. Sehari keluar, sehari tak. Sehari keluar, contoh nak bagi. Maka untuk bulan mana kita kata hak yang pertama tu memang dia kena wajib mandi sebab dia tak tahu lagi adat kan. Bila daur yang pertama. Bila bulan yang kedua, dia boleh dah solat sebenarnya hanya sama. Tapi untuk anak-anak yang baru mari dia tak ada adat lagi. Jadi bila berhenti kat sini dia wajib mandi. Solat. Tengok pada 6 hari bulan mari pula pukul 2 petang. Kena berhenti balik solat. Lepas tu berhenti pula sebelah hingga sebelah. Dia kena mandi pula. Kenapa ustazah kena mandinya? Kan? Tak boleh ke kita tunggu sampai cukup 15 hari? Hukum dia ialah sebab kita tahu perempuan ini al-aslu al-adam. Maksudnya asal kita ni tak ada darah. Adakah mari darah itu adalah sesuatu yang diyakini? Tak. Sebab al-aslu al-adam. Asal kita ada maknanya kebarangkalian ataupun kita kata untuk berhentinya darah itu lebih kuat daripada untuk marinya darah. Sebab al-aslu al-adam. Sebab kita kena mandi kalau berhenti darah. Dia terputus. Ya. Jadi bila tengok 14 bulan mari pula darah, kita kena stop balik solat. Begitulah dalam tempoh ini. Tapi kalau pada bulan April pula dia mari macam ni lah PA dia. Maka dia boleh ikut adat ini, dia boleh tak semayang pada dalam tempoh darah berhenti ni. Nampak? Baik. Sinilah tak semayang, dan sini kena semayang lah sebab dah kering kan. Yang ni tak perlu semayang. Boleh untuk dia tidak sembahyang. Walaupun ada kemungkinan darah tu berhenti. Kalau darah tu tiba-tiba memang berhenti betul, katalah contohnya darah ni berhenti tak mari daripada 14 bulan pada bulan berikutnya. Tak apalah, maknanya ada kita fahamlah di situ. Okey?
Dia boleh berlaku macam tu. Yang penting kita tahu adat kita. Okey. Antara orang yang dah ada adat dengan orang yang tidak ada adat. Okey, seterusnya. 20 minit lagi, Mai. Okey, doktor. Doktor, kita ada soalan di ruangan komen. Boleh kita baca dulu atau doktor nak teruskan modul? Boleh. Tak apa, kalau tak habis kita sambung minggu depan. Soalannya? No problem. Alright. Soalan ni apa? Okey, soalan kita ambil daripada, sekejap ya. Okey. Baik, ada soalan daripada Ikram Putrajaya. Assalamualaikum Dr. Syam. Soalan, bagi yang telah putus haid lebih daripada 5 tahun, tiba-tiba turun darah seperti period. Ini dikira haid atau istihadah? Jazakillah. Kira haid. Ikut mazhab Syafi'i, cukup syarat-syarat haid, dikira haid. Alright. Soalan kedua, Cik Hanim. Salam doktor, dalam tempoh 5 nakak itu, dalam tempoh 5 nakak tu perlu solat ataupun tak? Rasanya slide tadi tu doktor. Dalam tempoh 5 nakak itu, bila kita kata dia wajib mandi, maknanya dia kena solat lah. Solat. Nakak yang mana tu? Nakak yang mana satu tu? Rasanya yang tadi doktor. Yang pertama tu 5 hari haid, 5 hari nakak, 5 hari haid dalam tempoh 15 hari. Sekejap. Yang ni pergi kepada jenis-jenis nakak tu ke? Jenis nakak tadi perasaan soalan tu keluar waktu tu tadi. Yang ni. Jadi dalam kembali kepada yang saya baru cerita sekejap tadi. Kembali kepada yang baru saya cerita sekejap tadi. Kalau dia membetada'ah, bermakna jadi kalau dia tu membetada'ah, bermakna nakak di sini dia kena wajib mandi lah. Sebab dia tak tahu lagi darah akan keluar. Dia berhukum pada zahir. Nahkum bizahir. Kita berhukum berdasarkan zahir. Tapi kalau bagi orang yang beradat, dia memang katalah orang yang beradat, dia memang daripada masa mula-mula mari tu dia tak kira beradat lagi. Jadi dia wajib mandi dan wajib solat 5 hari ni. Kemudian tiba-tiba keluar darah balik, dia tahulah. Maknanya ini hari-hari haid saya. Tak pakai. Sorry. Tak pakailah solat dia kat sini. Solat dia dapatlah pahala sunat. Kalau dia puasa pun tak sahlah puasa dia. Okey. Pada bulan berikutnya berlaku gini juga. 5 hari lepas tu nakak. Jadi dia bolehlah di sini untuk tak solat. Tapi masa daur pertama tadi, kitaran pertama, masa tu dia tak tahu lagi. Ni bila daur kedua, bulan kedua, dia boleh dah. 5 hari darah, 5 hari lepas tu nakak. Dia kata ini macam PA macam bulan lepas ni. Dia pun dia hukum, okey biasanya akan darah keluar balik, dia tak solat lah pasal daur kedua tu. Nanti kita akan cerita bab mandi, bab semuanya akan tiba masa dia nanti. Okay? Ada soalan lain? Boleh ada lagi satu soalan daripada Asma Tajul Arifin. Salam doktor, kalau kita memang biasa ada fatrah nakak macam situasi satu tu, kita perlu mandi wajib ke waktu nakak? Doktor dah cakap lah tadi kan? Sedangkan kita memang agak jangan guna istilah fatrah nakak ya. Fatrah tu ada makna dia sendiri. Saya lupa nak cakap tadi. Nakak tu berbeza. Itu ada makna dia sendiri, nakak itu makna dia tersendiri. Kalau sebut fatrah nakak, itu kesilapan sebelum-sebelum ni. Kalau sebut fatrah tu nakak, kadang maknanya fatrah itu ada makna khas dalam bab darah. Nakak tu ada makna khas dah. Dia tidak akan duduk sekali. Dia tak akan duduk dalam tempoh tu ada fatrah dan ada nakak. Ada dua-dua. Mungkin doktor dekat sini maksud fatrah tu tempoh ke doktor? Jadi ada tempoh nakak. Tak boleh guna. Tak boleh guna istilah fatrah tu. Elakkan guna nakak saja. Kalau nak sebut tempoh nakak boleh. Tapi sebab bila kita guna term Arab, dia boleh tak kurang tepat. Okey. Faham. Kalau kita memang biasa ada ada nakak macam situasi satu tu, kita perlu mandi wajib ke waktu nakak? Waktu nakak. Memang untuk kita, maknanya kalau darah tu cukup 24 jam, kita mandilah. Contoh tadi, kan cukup 24 jam. Tapi kalau darah tu keluar baru 1 hari, maknanya 12 jam, lepas tu ada nakak, perlu mandi ke tidak? Tak perlu mandi. Itu asas dia. Basic itu adalah basic. Kita mandi ni sebab apa? Sebab haid. Dikatakan haid tak lagi kalau tak cukup 24 jam? Tak lagi. Tak confirm lagi. Kan itu kata kunci dia. Kita perlu mandi. Kita memang ajak. Okey. Kemudian Firina Al-Aziz, doktor, adakah tiap kali berlaku nakak wanita itu wajib mandi dan solat? Tapi dia tulis kat situ, okey alhamdulillah telah terjawab dia kata.
Love you Dr. Yelah Syah. ya tak ada sebab kita dah tak ada kan. Okay. Dah Kita dah tunjuk bincang tadi. Okay. Ada lagi? Baik, ada satu soalan. Tengku kot Tengku Zainon, Tengku Awang. Mana lebih baik kita ikut adat ke kita ikut darah yang keluar semasa seperti doktor terang tadi mengenai nakak yang berlaku bulan lepas? Mana kita nak ikut adat ke? Kalau ikutnya, mana di situ kita boleh belaka. Kita boleh belaka nak ikut adat ataupun nak ikut zahir. Tak ada masalah. Kalau tengok perbahasan fuqaha, dia kata waktu suci tu ambil hukum suci lah. Sebab masa tu hakikatnya nampak suci. Apa yang berlaku selepas tu kita reverse balik lah. Jadi boleh pakai belaka yang mana satu. Boleh pakai adat, tak berdosa. Kalau lepas tu maknanya mari darah balik, tak berdosa. Malah diberi pahala kalau kita solat pun pahala solat sunat. Jangan risau. Dari sudut dosa tak ada. Okay? Okey, Siti Asma Khalid dia kata faham. Yani Mizi katanya Ustazah, macam mana nak tentukan tempoh nakak ni? Nak tentukan tempoh nakak? Tak faham. Itulah. Tak mungkin faham tempoh berhenti tu kot. 24 jam ke? Tempoh nakak ni. Nak tentukan tempoh nakak. Saya tak faham soalannya. Cuma nak cerita okey. Dia tidak ada tempoh nak kata kita kata satu macam hari ke 24 jam dia ke? Tidak ada. Tapi yang penting kalau dia sekejap sangat tu kita tak nama nakak lah. Kalau sampai lahzah je kita tak nama lah nakak kan. Memang kita tak perasan kot. Tapi katalah darah tu tak keluar dalam tempoh kita kata lama. Dan memang kita cek kat dalam pun tak ada darah. Mungkin dia boleh jadi sejam, mungkin dia jadi 2 jam, mungkin dia boleh jadi setengah jam, mungkin dia jadi 24 jam, mungkin boleh jadi 48 jam, boleh jadi seminggu. Mungkin boleh jadi 7 hari. Boleh jadi. Yang penting kita nak tahu nakak tu apa dia, kita cek kat dalam darah tak ada. Mana luar tak ada, dalam tak ada. Okay, itu formulanya doktor kan. Dapat menjawab soalan yang ni. Okey, satu lagi share koma. Adakah seseorang boleh alami lebih dari satu jenis nakak? Jadi macam mana tentukan fashion darah dia keluar? Boleh jadi. Dalam tempoh dia mari kalau dia orang apa ni bulan pertama kita tengok itu sempurnakan baki suci. Untuk berikutnya nakak dalam kategori istihadah dan mungkin selepasnya adalah nakak antara hari-hari haid dan mungkin selepasnya. Maknanya kalau tengok pada kedudukan darah tu, dia tidak akan berubah kalau orang tu satu je pasien tak. Kalau keadaan kita tengok pada kedudukan darah, bila kita menganalisa darah yang dia bagi daripada katalah Januari hingga Mei, darah dia duduk keluar, ada putus, ada gini-gini. So kita tengok dalam tempoh tu mungkin ada satunya untuk bulan pertama contohnya mungkin dia menepati kaedah takmilah kita kata menyempurnakan baki suci. Ada. Kemudian tengok yang berikutnya, ini darahnya ada nakak tapi dalam bab istihadah 7 jenis, dia nak kena ikut pula kaedah sama ada guna tamyiz ke, guna kalau muqtadah orang adat ke ataupun kalau muqtadah macam mana. So macam tu lah. Dia boleh berlaku bila kita menulis satu mungkin yang sini ikut kaedah ni, yang kat sini ikut kaedah ni. Yang ni tamyiz, yang ni mungkin ikut kaedah adat. Macam-macam boleh berlaku. Perlu ada kesabaran yang tinggi sebagai seorang wanita doktor kita ni. Betul. Memang perlu ada kesabaran. Sebab kita kena faham. Kadang-kadang macam tadi kan, kita dah berhukum, kita dah solat semua tengok darah keluar balik semula. Ataupun hak paling teruknya kita dah ni tengok darah keluar hari ke-16. Alamak, kena tengok balik ke belakang. Itu yang menyebabkan kita kena qada tu. Nanti kita akan cerita masuk bab istihadah. Tak boleh panjang. Kalau panjang kat sini tak habis pula tajuk yang hari ni. Betul doktor. Masa kita pun dah 48 minit dah ni. 48 minit lagi Mai. Saya dalam 12 minit. 55 kita nak berhenti tau. 55. Okey, saya sambung sikit boleh Mai? Okey, boleh doktor. Nanti remind saya bila dah tu ya. Okey. Cara memastikan suci ni kita dah okey, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni saya dah masuk ke? Tempoh suci antara 2 haid kita tahu selaju saja di sini minima dia mesti 15 hari. Maksimal tak ada sebab ada orang setahun sekali, ada orang tak
Hari haid langsung, kebiasaan suci itu merujuk kepada kebiasaan haid. Kalau 7 hari haid dia, suci dia 23. Kalau kebiasaan haid dia 6, suci dia 24. Okey. Yang ni boleh baca sendirilah ya. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang saya bila saya talaki kitab Munim Muhtaj, dia kata walaupun orang tu dia kebiasaan haid dia pada kecil, kebiasaan suci dia 13 hari, daripada kecil dia kata tak pakai 13 walaupun itu adat dia. Dia kata maknanya kena sempurnakan juga bagi suci. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi salah ke kalau kita nak kata okey kita nak pegang pada amal sebab dia memang adat. Dia kata dalam bab tu dia adat sebab dia memang daripada kecil sampai ke tua memang 13 hari. Jadi tak saya pada pandangan saya tidak salah walaupun dalam mazhab Syafi'i kata kena sempurnakan bagi suci. Okey. Jadi tempoh maksimum suci tak ada, ni saya boleh baca sendiri ya. Saya dah terang tadi. Tempoh kebiasaan saya dah terang. Okay. Tempoh suci antara haid dan nifas. Tempoh suci antara haid dan nifas, dia tak ada tempoh minima. Sebab antara haid dan nifas ini dia boleh bersambung. Dia boleh bersambung. Katalah ditakdirkan 10 hari sebelum bersalin tu darah dia keluar. Darah tu cukup. Dan darah itu pula keluar dalam kebiasaan haid, tempoh kebiasaan haid dia. Memang tarikh tu biasa haid dia keluar. Dan masa tu dia tengah mengandung dan tarikh kebiasaan haid dia keluar. Jadi cukup syarat semua, maka kita kata darah itu haid. Dan darah tu bersambung sampailah dia beranak. Semua darah tu dalam tempoh dia beranak sehingga dia melahirkan tu dia kira darah haid, dan darah yang keluar setelah anak keluar dinamakan darah nifas. So nampak di situ dia tak ada gap. Nampak tak dia tak ada gap. Okey. Jadi doktor ada kemungkinan lah wanita mengandung pun boleh keluar haid sekiranya tempoh yang berlaku tu sama. Mengikut mazhab Syafi'i. Okey. Mazhab Syafi'i. Okey. Jadi sebab Anan yang ni boleh tengok penerangan macam seperti Anan sebut tadi, cuma ni nak tunjuk contohnya. Boleh baca sendiri macam mana dia suci pada 1 hingga dia suci, kemudian keluar darah pada daripada sehari semalam pada 7 November, mana 12 malam hingga 12 malam 8 November. Jadi keluar tu. Okey, jadi 1 hari 1 malam. Kemudian pada darah berhenti sejam, kemudian dia beranak, dia bersalin, maka darah selepasnya adalah darah nifas, sebelumnya adalah darah haid. Okey. Seterusnya cerita apa? Tempoh suci antara haid dan nifas. Okey. Ini nak ceritanya tempoh suci antara haid dan nifas. Tak ada dah selepas ni Mai? Bahagian darah ada lagi. Tak apa, yang ni kita masuk minggu depan. Bahagian darah ni ada kaitan dengan istihadah. Yang tu tak apa kita tak habis. Saya nak habis yang ni je. Okey, suci antara nifas maknanya kita beranak. Okey. Kita beranak. Okey. Lepas kita beranak ada darah keluar. Kalau darah kita tu pergi kepada maksima nifas, nanti kita akan belajar lagi. Ini cuma sekadar pengenalan awal nak cerita tempoh. Okey, kalau darah kita rapat sampai 60 hari. Ikutlah mana di telah tu ada nakok ke apa macam kita tidak, kita akan terang sekejap lagi. Okey, katalah saya buat contoh, dia berterusan sampai 60 hari, kemudian tepat 60 hari 60 malam tu darahnya berhenti walaupun sekadar lahzah. Sekadar lahzah ada gap, kemudian lepas tu keluar darah. Darah yang keluar selepas itu pada hari yang ke-61 itu adalah darah haid. Saya kira cukup syarat dia lah. Apa dia syarat? Bila saya sebut setiap kali cukup syarat dia maknanya cukup 24 jam. Tak lebih daripada 15 hari. Kena pegang itu syarat asal. Tetapi kalau dalam tempoh 60 hari tersebut berlaku nakak. Tadi kita kata kalau dah nak cerita tempoh suci antara nifas dan haid. Kalau dia mari maksimal 60 gitu, tempoh suci dia cukup memadai dengan lahzah sahaja. Tetapi kalau dalam tempoh 60 hari itu berlaku nakak, untuk dikira darah yang kedua itu sebagai haid, dia mesti nakak itu berlaku 15 hari ke atas. Contohnya, lepas dia beranak, dia mari nifas selama 40 hari. 40 hari 40 hari. Lepas tu nakak 15 hari. Berapa hari dah Mai?
Alamak, 55 kan? khayal. Aha. 5 kan? 55. Mm-mm. Ada berapa hari lagi? 5 hari je 5 kan? hari lagi. Okey. Kemudian keluar darah selama 5 hari. Contohnya Okay. ataupun 6 hari. Contohnya. So darah yang berikutnya selepas 15 kali 15 hari nakak adalah darah haid. Bukan darah nifas. Tetapi kalau dia mari dia keluar darah nifas 40 hari. Kemudian suci 10 hari. Tak sampai 15 hari. Maknanya 14 hari ke bawah. 14 hari ke bawah. Kalau 15 hari ke atas itu akan jadi haid. 14 hari ataupun mungkin 13 hari, mana yang penting 14 hari ke bawah, kemudian keluar darah pula lepas tu, maka itu adalah masih lagi darah istihadah. Darah nifas. Okey, masih lagi darah nifas. Jadi keyword dia kalau darah nifas dengan haid ni dalam tempoh 60 hari, kalau terpisah dengan 15 hari suci, 15 hari 1 malam, 15 hari 15 malam, maka dia darah berikutnya adalah darah haid. Kurang daripada 15 hari, darah berikutnya juga adalah darah nifas. Yang penting dia masih dalam lingkungan 60 hari. Baik Wallahu doktor. a'lam. Tepat sekali nakak kita hari ni. Kita dah 55 minit dah. Okey, kita nak tengok soalan ke macam mana doktor? Mungkin kita ambil 1 atau 2 soalan? Boleh kalau ada masa. Okay, tapi jam saya ni dah patutnya dah berhenti kalau ikut jam saya. Dah berhenti? Okey. Doktor nak berhenti. Okey, kita ada baki. Nanti saya akan jawab dalam itulah dalam FB. Saya akan tengok FB berkenaan, saya akan jawab di situlah. InsyaAllah. Alright, okey. Jadi untuk para penonton kita di Facebook Live ataupun YouTube Live, kita pihak Ikram ada menyediakan modul untuk hari ni ya. Anda boleh scroll up, boleh tengok di link komen tu dia ada sediakan. Jadi anda boleh dapatkan modul di situ apa yang telah kita belajar mungkin untuk sesi yang lepas dan juga sesi yang inilah yang kali kedua ini. Jadi masa pun dah sangat mencemburui kita. Jadi penjelasan doktor hari ini berkenaan dengan nakak memang sangat saya kira lumat dan kita sangat-sangat faham. So kita ada 4 jenis nakak, kita ada fatrah. So penggunaan bahasa-bahasa tu kita perlu betul-betul fahami dan menggunakan dengan pada tempat yang betul. Dan juga kita juga berkenaan dengan fatrah tu dalam ada, luar tak ada, tapi nakak dalam tak ada, luar pun tak ada. So ingat formula tu. Jadi sepatutnya perkara ni kita dah lama kan kita kenal, tapi insya-Allah selagi umur yang diberi Allah, kita masih lagi boleh belajar insya-Allah. Jadi jazakillahu khairan katsira doktor atas penjelasan dan huraian terperinci daripada doktor hari ini insya-Allah. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada kru Ikram Putrajaya pada hari ini yang setia di belakang tabir seawal pagi tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton-penonton di luar sana yang setia menonton sehingga ke akhir sesi dan juga sesi yang kedua ni. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga share sesi live ni. So mohon maaf sebab kita tak dapat nak baca soalan ni, kita ada kesuntukan masa. Jadi jangan lupa juga minggu hadapan pada hari yang sama, masa yang sama, hari Ahad 9 pagi, bangun awal okey. So kita akan sama-sama bincang lebih banyak lagi insya-Allah berkenaan dengan darah dalam modul yang ketiga. Baik, pohon berangan, tempat berdiri, berdiri hadapan, showroom Proton. Untuk jam ini kami undur diri. Terima kasih buat yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.